Itu dia, daripada Sabah kita kembali ke studio untuk membincangkan seterusnya berkenaan dengan unboxing isteri, sudut perspektif Islam. Dan kalau kita lihat tular di media sosial berkenaan dengan isu viral berkenaan dengan video-video unboxing isteri menjadi satu trend, di mana sebenarnya kalau kita lihat ramai pasangan baru berkahwin yang cuba untuk mengikuti trend tersebut, untuk rasakan macam tak nak terlepas daripada mengikuti trend tersebut. Tetapi dari sudut pandang Islam, adakah ianya dibenarkan dan adakah ianya akan menyebabkan maruah keluarga atau pasangan itu tercalar? Dan ini akan dibincangkan bersama dengan kita, iaitu Ustaz Faisaluddin Yusof selaku peguam syar'i berkenaan dengan topik kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni, Raja gamaknya baru pertama kali dengan saya. Saya bukan ustaz Raja. Panggil tuan lah. Aduh. Allahu Akbar. Okey, baik tuan. Munawar, sihat? Alhamdulillah. Kita nak berbicara satu topik yang sangat penting sekarang ni dan jadi trend sekarang ni. Jadi Ustaz, mungkin kita nak dapatkan Ustaz pula saya kan. Tuan, mungkin boleh kita dapatkan reaksi awal untuk trend unboxing isteri ni tuan. Betul. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Munawar dan juga Raja Sofia dan semua penonton Selamat Pagi Malaysia ya. Alhamdulillah ya. Lama kita tak bersua disebabkan PKP ni ya. Saya nak cerita berkenaan perkara ni. Mula-mula penerbit bila telefon saya beberapa hari ya, semalam hari Rabu, petang Rabu ya. Dia tanya pasal tajuk ni, tuan kami nak jemput tuan untuk datang ke kantor RTM untuk berbicara sedikit berkenaan dengan unboxing wife ni. Saya dengar kata, oh ini kes jenayah ke ni, sebab saya dengar boxing kan. Boleh terfikir yang itu saya fikir begitu. Rupa-rupanya bila saya tengok video rakaman tu yang ditunjukkan oleh anak perempuan saya, baru saya faham rupanya ini adalah satu trending ataupun budaya baru di kalangan segelintir sebenarnya ya, masyarakat kita yang seronok. Munawar tak kahwin lagi, saya dah kahwin, Raja dah kahwin seronok kan. Hari pertama tu seronok. Kalau saya ingat lagi waktu dulu-dulu bila saya baru kahwin kan, saya pun buat benda yang sama, unboxing. Tapi taklah unboxing wife. Saya unboxing hadiah-hadiah. Saya kahwin pada tahun 2003. 2003 tu kira orang lama lah kan. Tapi taklah lama macam mamak kita kan. Jadi seronok tu, ada yang bagi TV, ada yang bagi periuk nasi, ada bagi kain. Jadi kita buka lah box tu. Unboxing kita buka box kan, unboxing. Lepas tu kita ambil gambar ramai-ramai. Tapi tak sangka rupanya kerana perubahan masa, perubahan zaman, dengan kecanggihan macam-macam teknologi, adanya media sosial ya. Ditambah pula saya dipahamkan media sosial ni boleh menjana pendapatan. Jadi mungkin ada di kalangan sebahagian masyarakat kita ni mungkin niat dia nak jadikan konten, nak ramai ada yang menonton, viewer, ada yang like dan sebagainya. Cumanya dalam konteks apa yang Munawar soalkan tadi, bangkitkan perkara ni ya. Saya teringat ada satu kaedah dalam kaedah fiqh ya. Satu kaedah fiqh yang biasa kami gunakan ya. Apabila ada kemudaratan tu kita kena hilangkan ya. Ada satu kaedah yang diberi nama yang di dalam bahasa Arabnya dipanggil darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Maknanya kita kena elakkan kemudaratan, elakkan benda yang tak elok ni lebih baik dan lebih aula daripada kita buat perkara yang baik. Betul. Saya dah tengok dah video tu, tak adalah salah sangat, dia cuma buka kerongsang ya. Kerongsang, jarum peniti. Jarum peniti kan. Dia tak adalah sampai dia buka tudung, buka baju, nauzubillah, tak ada ya. Cuma bila dia dipertontonkan kepada umum, walaupun ada kebaikan mungkin dia nak tunjukkan, kami dah kahwin, nak bagi sokongan kepada pasangan-pasangan pengantin lain, jaga hubungan suami isteri, mungkin itu niat dia kan. Betul. Tapi di sebalik itu ada kemudaratan ataupun bahayanya kepada perkara itu. Boleh mendatangkan fitnah, boleh mendatangkan tohmah, dan juga boleh macam-macam. Sampai saya juga dipahamkan bila saya tengok tu, komen-komen pun banyak juga yang negatif, yang apa. Takut nanti kita jadi terganggu perasaan kita kan. Kita ni manusia, bukan robot. Elok-elok kita nak berbulan madu,
dah emosi kita terganggu sebab mungkin tindakan kita tu yang tersilap sedikit ya. Jadi dalam hal begini, begitulah respon awal saya kepada soalan Munawar tadi, panjang lebar respon awal. Masya-Allah. Baik, dan mengutip daripada hadis riwayat Muslim iaitu 1467 ya, iaitu sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadi itu wanita yang solehah apabila berkahwin dengan suami perlunya taat kepada suami, perlu ikut arahan suami yang baik, dan ini wanita itu sepatutnya dijaga bagaikan mutiara yang ataupun permata yang perlu kita jaga sebaik-baik mungkin. Tetapi dengan tindak tanduk kita seperti inilah tuan kan, menunjukkan bahawa suami itu seharusnya memain peranan yang penting untuk menjaga keluarga dan melindungi keluarga, tetapi dengan tindakan seperti inilah yang akhirnya mengundang kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan komen tuan lah mengenai perkara ini sebagai seorang suami. Ya. Tengok Munawar ya, pengalaman seorang isteri. Masya-Allah. Kita kena puji suami dia. Ada suami dia jaga isteri dia kan. Jadi begitulah, saya sokong dan saya setuju apa yang Raja katakan tadi ya. Dalam hal ni saya kongsi sedikitlah ya, sebab saya seorang peguam dan kebetulan alhamdulillah Allah takdirkan saya banyak mengendalikan kes-kes rumah tangga ya. Ada beberapa kes kita jadikan teladan ya, pelajaran ya. Dia bila nak berkahwin ada buat ialah kenduri kendara yang grand, besar dan sebagainya. Lepas tu sangat grand lah. Tapi tak tahulah, mungkin Allah takdirkan jodoh mereka tak lama. Jadi bila dah tak lama tu kadang-kadang timbullah perasaan malu, marah dan sebagainya. Begitu jugalah dengan keadaan ini. Kita tidak mendoakan apa. Cuma kita khawatir bila kita buat perkara-perkara begini, besok lusa kalau katakanlah mungkin jodoh tak panjang, kita dah buat bukan satu Malaysia ni, dan trending ni mungkin akan merebak ke negara Asia, ke tempat lain kan. Jadi perkara ni mungkin akan mendatangkan orang kata masalah dari segi psikologi, emotionally-nya kan, dan macam-macam ya. Jadi dalam hal ni tanggungjawab sebagai seorang suami dan isteri itu ada tanggungjawabnya. Salah satu yang penting dalam rumah tangga ni adalah seorang suami itu dia kena, bila dia dah akad nikah tu kan, isteri itu dah jadi macam orang kata bukan barang. Kalau barang tu kita bolehlah telefon tunjuk apa kan. Tapi isteri ni bukan barang. Dia adalah living person. Benda hidup yang mana ianya adalah kita yang mencorakkannya. Kita yang mendidiknya. Dia isteri. Walaupun isteri itu mungkin PhD, lebih kaya ataupun tak sama kita ni adalah buruk sangat, isteri kita cantik macam mana pun. Tapi itu untuk tatapan kita sebagai suami. Tak perlu kita nak pertontonkan kepada orang lain. Bukan apa, kita takut dalam keadaan sekarang ni kan, orang yang ada hasad dengki, orang yang ada mungkin cemburu. Wa na'udzubillah min zalik. Dalam kes-kes yang saya kenali kan ada juga yang elemen-elemen ilmu hitam dan sebagainya. Na'udzubillah ya. Kita tak nak sampai ke peringkat tu. Jadi kalau kita sayangkan rumah tangga kita, kita nakkan hubungan kita ini dimulai dengan satu memori yang indah berterusan sampailah kita meninggal dunia. Saya tersentuh sangat ya. Malam tadi sebelum saya tidur, isteri saya tunjukkan satu video dalam tak tahu Instagram ke TikTok, seorang pakcik yang tua pergi ke kubur. Saya ingatkan nak ziarah mak dia ke apa ke. Dia pergi ziarah pusara isteri dia. Dia cium batu nisan tu kan. Betapa sayangnya. Walaupun jasad dah tak ada, dia punya rasa cinta, rasa sayang. Tapi mungkin dia tak ada pun nak dulu masa baru kahwin nak ambil gambar dan sebagainya kan. Ataupun kan. Maknanya kita kena ke arah tu. Kita kena didik kepada generasi kita, dan saya fikir tak semua buat begitu ya. Dan saya pun tak salahkan pasangan yang dah buat tu kan. Mungkin niat dia baik tapi dia tak sangka, dia mungkin tak terfikir jadi begini kan. Jadi tak apa yang dah berlalu tu berlalu, jadikan sempadan dan juga jadikan orang kata sebagai panduan untuk kita. Bagi pasangan-pasangan muda yang nak kahwin baru nak mendirikan rumah tangga, ataupun pasangan yang dah senior macam saya nak kahwin lagi ke apa. Jadi kita kena mulakan kata bibit-bibit rumah tangga kita itu dengan sesuatu yang kita elakkan, benda-benda fitnah, benda-benda yang boleh mendatangkan hasad dengki, benda-benda yang boleh mendatangkan cemburu. Dan akhirnya yang rugi kita sebab kita yang kena tanggung tu. Berat mata memandang, berat lagi
bahu memikul. Kita sebagai suami, kita lah yang menahodi dan melayari perkahwinan tu. Betul. Jadi insya-Allah ya, dalam hal ini saya setuju sangat dengan apa yang Raja Sofia nukilkan sebentar tadi kan. Inilah perkara asas dalam rumah tangga yang perlu ada. Kita kalau boleh nak kurang-kurangkanlah perkara yang boleh mendatangkan cemburu, pihak ketiga nak rosakkan hubungan rumah tangga kita, baca komen-komen negatif. Kadang-kadang baca komen negatif ni, saya pun sendiri sebagai manusia, kadang-kadang dia akan memberi kesan kepada kita. Betul. Dia elok-elok mood kita okey. Sekali baca komen negatif, alah habislah mood dah tak okey dah ni. Kesan emosi dan juga psikologi tu. Sebab Allah negerahkan kita ni ada hati, ada perasaan. Kita bukan malaikat. Kita bukan robot kan. Kita ada hati, perasaan. Jadi bila kita cubit sini pun rasa sakit. Kalau dah cubit tak rasa sakit tu maknanya kita bukan manusia tu. Betul. Itulah tuan. Macam tuan nyatakan tadi, apa-apa tindak tanduk kita tu elakkanlah perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Dan macam seperti unboxing isteri ini, kita risau ianya akan membawa satu mesej yang salah kepada masyarakat di luar sana. Dan kita sedia maklum, media sosial ni merupakan satu platform medium yang sangat berpengaruh pada zaman digital ini tuan. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memainkan peranan tuan untuk kita memberikan nasihat teladan seperti yang tuan nyatakan tadi, dan ada sebenarnya garis batas yang perlu kita patuhi supaya tidak melampaui batas agama ataupun budaya kita sebagai rakyat Malaysia tuan. Okey. Yang pertama ya, saya tujukan juga kepada diri saya lah. Saya pun antara orang yang terlibat juga dalam media sosial. Kadang-kadang kita beraya, berhimpun, berjalan, kita share kan. Sebab itu kita lihat daripada sudut positifnya. Kita nak jumpa zaman-zaman PKP ni tak boleh. Nak beraya ke sana ke sini tak boleh. Jadi salah satu cara untuk berinteraksi, berkongsi pengalaman, kegembiraan melalui media sosial. Cuma kadang-kadang kita mungkin kena ingat ya, kita ni adalah orang Timur. Kita ni orang yang penuh dengan tata susila, budaya resam yang tak dimakan di hari. Dan hujan panas. Kita kekal ada identiti sebagai keluarga Malaysia. Orang Melayu, orang Cina, India. Kita tak sama seperti orang yang berada di Amerika. Tak sama berada di tanah-tanah macam di musim sejuk dan sebagainya. Berbeza ya. Pemahaman kita berkenaan dengan kebebasan tak sama dengan mereka. Jadi kita kena faham bahawa walaupun media sosial ini sifatnya tak ada sempadan, boleh mendatangkan punca pendapatan, tapi kena diingat agar ianya tidak menjadi kita punya sesalan di kemudian hari. Jadi ini antara faktor-faktor yang saya nak kongsikan. Keduanya, kita ambil iktibar juga macam kes unboxing wife ni. Okey, dia pasangan yang dah kongsi itu, mungkin dia pun dah fikir dia tersilap sebagainya. Tak apalah. Tapi kita sebagai netizen, kita jangan menukuk nambah. Kita jangan pula kata ada saya baca tu saya rasa tak patutlah. Ini masuk neraka lah. Ini dah jatuh syirik lah. Jangan begitu. Sepatutnya kita kena bagi nasihat yang baik. Gunakan intonasi walaupun dalam bentuk tulisan, gunakan dengan intonasi yang baik. Yang bersifat nasihat. InsyaAllah mana tahu kita doakan dengan perkara yang baik. Kita pun tak nak pasangan-pasangan muda ni bercerai-berai. Saya rasanya sangat risau. Tendensi perceraian hari ini sangat tinggi ya. Jadi kalau boleh kita kena bantu masyarakat kita ni. Kita pun ada anak-anak, ada ahli keluarga. Kita tak nak dah lihat lagi perceraian. Institusi keluarga sangat penting untuk membentuk negara yang harmoni. Negara ni boleh develop, negara ni boleh lebih maju ke depan kalau tak ada masalah keluarga. Kalau masalah keluarga ada, kita yang pergi kerja pun tak produktif. Dengan bebanan dan macam-macam kan. Jadi kita kena ada perkara-perkara begini. Jadi tanggungjawab netizen pun penting. Selain tuan punya badan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, gunakanlah media sosial ini untuk perkara yang baik. Tapi janganlah sampai terlalu strict sangat. Janganlah sampai skema sangat. Cerita benda yang formal je. Kita perlu juga. Mana nama dia media sosial. Media untuk bersosial. Tapi jangan sampai kita terikut budaya barat ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Itu ialah perkara-perkara yang kita faham, memutuskan hubungan silaturahim, membuka aib sendiri, menceritakan kelemahan, apatah lagi kalau memfitnah orang lain, membuat tuduhan sebagainya, kita kena elakkan perkara-perkara seperti ini. Itulah komen saya sedikitlah berkenaan perkara ini. Jadi orang kata dalam hal ini unboxing wife ni boleh buat.
tak ada masalah, saya tak ada bantah. Tapi tak perlulah tunjuk kepada orang lain. Tak perlulah kita nak buat dalam media sosial. Oh, kalau saya tahu, saya pun nak buat unboxing wife juga ni. Masya Allah. Tapi saya takkan nak paparkan dalam media sosial kan. Tu saya sembang dengan isteri saya lah. Kenapalah dulu kita ni unboxing hadiah lah. Apa tak unboxing ni? Lepas tu ada satu lagi perkara tau. Ada kawan saya kata, ini tak adil ni. Apa saya tak adil? Kenapa kena unboxing wife je? Unboxing husband tak ada. Dah sudah nak juga. Itu dia. Itu mungkinlah mesej yang disampaikan mungkin niat yang berbeza lah tuan kan. Tapi takut mesej yang diterima oleh netizen, masyarakat yang melihat dan sebagainya. Dan seeloknya seperti yang tuan cadangkanlah untuk kita sebagai contoh, kalau nak sangat buat tu untuk tatapan sendiri mungkin kan. Itu lebih baik untuk kita mengelakkan daripada perkara ini menjadi fitnah dan sebagainya kan. Sebab konotasi unboxing tu sendiri. Unboxing tu nampak macam agak ada sedikit elemen macam seksis ataupun yang benda yang tak berapa bagus kan. Jadi kalau katakanlah contohnya membantu isteri mencabut kerongsang. Mungkin kurang sikit kecaman dia ataupun implikasi sensitif. Tapi membantu isteri mencabut kerongsang ni tak viral lah. Tak catchy lah. Jadi kalau mungkin dia unboxing tu catchy. Mungkin itulah kita tak tahu niat si pembuat tu, hanya dia yang tahu kan. Kita mana tahu kan. Tapi kesan daripada tu masyarakat boleh tafsir lah. Boleh bagi pandangan tersendiri. Cuma perkara ni tak bolehlah kita teruskan ya. Jadi mudah-mudahan kalau nak tunjukkan contoh pergi bercuti, baru kahwin, gambar suami isteri atas pelamin, pada saya okey, itu tak ada masalah, tidak keterlaluan. Yang penting garis panduan dalam Islam lah yang ditetapkan. Dan kita sebagai umat Islam perlu tahu batas-batasannya seperti yang diterangkan oleh tuan sendiri kan. Tahu mana batas limit kita tu sampai mana je. Kita boleh ambil gambar free hair, contoh yang bertudung ni kan, free hair sebagainya, tapi untuk tatapan suami dan juga isteri sebagai contoh kan, itu antara batasan-batasan yang boleh kita yang perlu ada hadnya. Bila kita bercakap pasal media sosial ni tuan, bagaimana kita nak melihat trend orang-orang muda ini? Ada kadang-kala mereka membuat perkara-perkara sebegini hanya semata-mata untuk konten, untuk viewer. Dan kita saya maklum media sosial ini boleh menjana pendapatan, tapi ada jugalah terlanggar batas sikit sehingga mengundang kecaman daripada netizen-netizen di luar sana. Jadi apa sebenarnya yang lebih penting sebenarnya untuk kita utamakan dari segi adab-adab bermedia sosial ini? Adakah konten itu sendiri ataupun kemaslahatan kita bersama? Baik dalam perkara ini kalau kita lihat saya nak bercakap pasal media sosial ni, saya tidaklah terlalu muda. Tapi taklah tua sangat. Betul. Boleh, sebab kadang-kadang kita nak memahami apa kehendak anak-anak muda ni adalah melalui media sosial. Sebab apa? Anak-anak muda sekarang majoriti lah, walaupun bukan semua dia lebih banyak masa bersama dengan media sosial. Belajar saja pun sebelum ni guna PDPR. Sekarang ni masih ada yang menggunakan PDPR kan. Kemudian dia berinteraksi dengan kawan-kawan pun guna media sosial. Tak macam zaman saya dahulu. Kalau nak jumpa kawan-kawan pergi padang bola, pergi ke surau. Kena minta izin mak dulu. Kena minta izin mak dulu. Mak nak keluar kejap. Itu waktu baik. Ini memang orang baik ni. Kalau mak saya mana kan anak ni, dah hilang dah. Laju je. Begitu. Kita punya interaksi begitu. Tapi zaman sekarang dah mungkin berubah. Sebab inilah faktor dari segi dengan adanya penyakit berjangkit, dengan faktor kecanggihan teknologi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita kena didik sebenarnya. Kita jangan biarkan anak muda itu bebas sebebas-bebasnya. Saya ambil contoh dan sikap sebagai seorang bapa kepada yang ada anak. Memang betul bila dalam zaman sekarang ni ada waktu ketika beberapa tahun yang lalu kata, kenapa nak bagi telefon ke anak-anak? Kenapa? Jangan bagi, bahaya. Tapi waktu ini kita dah nampak satu keperluan. Betul. Untuk dia belajar sebagai contoh. Yang kedua, kadang-kadang kita nak pergi mana-mana, kadang-kadang kita mungkin tinggalkan anak di rumah dan sebagainya. Kita takut. Jadi kita kena guna telefon tanya dia. Jadi anak-anak ni pula kelebihan dia, walaupun baru setahun jagung, dia sangat pandai nak guna aplikasi media sosial dan sebagainya. Nak buat itu, buat ini. Kita pun kalah. Yang tua ni pun kalah kan. Kadang-kadang kita beli telefon yang mahal, tapi kita tak tahu pun nak guna. Lawat message, guna WhatsApp, telefon itu saja. Tapi anak-anak yang muda ni dia tahu macam mana
nak olah dan guna. Jadi sebagai ibu bapa, kita berperanan untuk bukan setakat bagi makan minum dia saja ataupun sekolahkan dia saja ataupun dengan cara bagi dia pendidikan yang formal, tapi kita kena jaga juga, kita kena olah dan didik dia, kita kena guide dia apa yang boleh, apa yang tak boleh. Setidak-tidaknya kita kena jadi friend dia dalam media sosialnya. Kita ikut, oh anak aku ni dah terlebih ni. Ni tak boleh. Kita nasihat dia, tolong delete atau buang. Jangan marah sangat, jangan pukul. Jelaskan kepada dia. Sebab anak-anak ni dia tak faham. Dia dah terikut dengan budaya-budaya rakan sebaya sebagainya. Jadi bila mak bapak ni berperanan, ambil sikap berlandaskan kepada faktor undang-undang, budaya dan kehendak agama Islam, kita terapkan kepada pendidikan anak-anak kita tadi tu, insya-Allah anak-anak kita pun akan faham dan patuh. Bila kita buat ke anak kita, jiran kita buat benda yang sama, adik-beradik kita pun buat benda yang sama kepada anak-anak dia, semua surrounding kita, komuniti kita ni, keluarga Malaysia kita semua ni buat benda yang sama, insya-Allah kita akan lahirkan generasi yang dipanggil Rabbani ataupun generasi yang kata patuh kepada perintah agama Islam walaupun dalam media sosial. Itu dia. Sebab tu pentingnya pendidikan anak-anak kan, untuk kita didik anak-anak kita. Sekarang mungkin ialah zaman dah berbeza seperti yang Tuan kongsikan. Cara didikan anak juga berbeza. Cara kita berkawan dengan anak kita pun perlu kita tahu bagaimana cara untuk ambil hati anak-anak kita, untuk kita pastikan dia berkongsi segala masalah. Sebab sekarang ni banyak sangat medium yang ada yang mungkin mereka lebih selesa untuk berkongsi masalah sebagainya kan. Betul. Itu sebenarnya yang paling takut. Takut dia berkongsi masalah apa saja dengan kawan dalam media sosial, bukan kepada orang sepatutnya, mak ayah ataupun orang yang dipercayai. Itu yang paling kita takutlah. Begitu juga dalam urusan rumah tangga. Kita takut nanti sepatutnya isteri kalau ada masalah apa-apa berhubung dengan suami ataupun orang yang lebih dipercayai, ya. Tapi kalau gunakan media sosial, macam-macam mudaratnya yang bakal berlaku. Okeylah. Dia dapat signal tu. Itu dia. Masya-Allah. Jadi perlunya hubungan antara, jadi dalam ruang masa yang ada ni, ada beberapa minit lagi kita tinggal. Mungkin sekali lagi kita nak memberikan nasihat kepada seluruh keluarga Malaysia pada ketika ini secara ringkas, Tuan, berkenaan peranan kita keluarga Malaysia ini supaya tidak menyokong tren-tren yang boleh membawa unsur-unsur fitnah dan juga unsur-unsur yang negatif ini, Tuan. Okey. Baik, ya, dalam hal ini ya, unboxing wife ni ya, topik kita ni sebenarnya bukan untuk orang beragama Islam sahaja dalam negara ini. Seluruh ya bangsa dalam negara ini, baik yang beragama Islam ataupun bukan Islam, ataupun daripada kalangan orang Melayu, orang Cina, India, di Sabah, Sarawak sebagainya. Ini bukan budaya kita. Unboxing wife ni bukan budaya kita. Budaya kita adalah kita kena menghargai isteri kita sebaik mungkin. Kita kena menghargai pasangan kita sebaik mungkin. Bukannya untuk ditatap kepada masa dan mendatang fitnah pula kepada kita dan boleh merosakkan hubungan keluarga dan juga rumah tangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apatah lagi kalau kita ni orang yang beragama Islam, kita ni orang Melayu, orang beragama Islam, Bumi Putra, kita kena set the role ni, role model ni, kita kena set the model ni menjadi panduan kepada bukan saja rakan sebaya, bukan saja kepada ahli keluarga, tetapi kepada keluarga Malaysia ini. Betul, setuju. Jadi dalam hal ini, insya-Allah, orang kata kesilapan itu bukannya tak boleh kita perbaiki. Insya-Allah, saya doakan, kita doakan pasangan itu bahagia, kita doakan sampai ke sana, insya-Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Faizaluddin Yusof, Peguam Syar'i, berkenaan topik kita unboxing isteri pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat dan juga teladan untuk kita semualah. Jadi sekarang ini, Raja Sofi. Ya, dan seterusnya kita